Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anak-anak murid cikgu? Satu aman. Okey, hari ini hari Isnin, 12 Julai. Okey, kita doa dulu sebelum kita belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatik ya arhamar rahimin. Alhamdulillah. Okey. Hari ini kita belajar bahasa Melayu. Tajuknya ialah menu sihat, ya. Menu sihat iaitu unit 8. Tolong buka buku teks ke surat 45, ya. Ke surat 45. Okey, tengok perbualan antara anak dan ibu ini. Tajuknya ialah menu sihat, ya. Masakan ibu, ya. Masakan ibu. Ibu masak apa hari ini? Anak dia tanya, ya. Apa ibu dia jawab? Ibu telah hidangkan. Lihatlah di atas meja itu. Tengok atas meja. Okey, ibunya sudah masak. Ni apa ni? Sarapan pagi ke, makan tengah hari ke, minum petang ke, makan malam ni. Ya. Kalau tengok pada hidangan tu ialah makan tengah hari, ya. Okey, ni perbualan antara kakak dan adiknya. Ibu masak ikan bakar. Mengapakah ikan ini ibu tidak goreng? Apa jawapan kakaknya? Kalau goreng banyak minyak. Kita guna minyak untuk goreng. Kalau bakar kita tak guna minyak. Okey. Kenapa tak guna minyak? Sebab minyak tidak baik untuk kesihatan. Okey, buah betik pun ada. Apakah sebab kakak suka makan betik? Kenapa suka makan betik? Ya, betik sangat berkhasiat. Dia ada vitamin, ya, vitamin untuk menyihatkan tubuh badan kita. Okey. Tengok surat seterusnya, muka surat 46. Makanan kesukaan Rizal, ya. Makanan kesukaan Rizal. Okey, kita baca sama-sama. Tunjuk dengan jari. Rizal suka makan nasi, roti, ayam dan ikan. Makanan ini berkhasiat dan penting untuk membesar. Makanan ini memberikan tenaga. Buah dan sayur mempunyai banyak vitamin. Rizal makan sayur dan buah pada setiap hari. Dia suka makan tembikai dan lobak merah. Makanan ringan pula tidak baik untuk kesihatan. Rizal tidak gemar makan makanan ringan. Dia tidak makan gula-gula, keropok dan minuman bergas. Okey. Tengok apa yang Rizal suka makan. Dia suka makan nasi, ya. Dia suka makan nasi dengan roti, ayam dan ikan. Kalau tengah hari makan nasi, ayam dan ikan lah. Roti tak adalah kita makan tengah hari waktu sarapan dan juga minum petang, ya. So, semua makanan ini ada khasiat, ya. Khasiat untuk tubuh badan kita, terutamanya kanak-kanak untuk membesar. Okey. Kanak-kanak membesar, orang dewasa dah tak membesar, ya. Okey, selain itu makanan tu dia memberi tenaga. Okey. Contoh, ya, contoh ada orang yang berpuasa semalam, ya. Start semalam 1 Zulhijjah orang mula berpuasa. Hari ini Isnin pun orang berpuasa sampai 9 Zulhijjah, 9 hari orang berpuasa. So kalau berpuasa kita tak makan. Bila tak makan, tenaga kita kurang, ya. Tenaga kita kurang. Okey. Buah dan sayur mempunyai banyak vitamin. Vitamin ini untuk apa, ya?
untuk kesihatan badan kita ya, untuk melawan penyakit, untuk mencerahkan penglihatan, untuk menyihatkan kulit ya. Itu buah-buahan ya. Dan juga sayur-sayuran. Sebab tu penting makan sayur. Jangan bila mak bagi sayur letak dalam pinggan kamu asingkan ya. Sayur ni bagus. Okey, makanan ringan. Apa dia makanan ringan? Bukan makanan tu ringan. Dia tak berat. Bukan maksud dia. Makanan ringan ni makanan yang diproses ya. Makanan yang diproses. Biasanya kita beli makanan yang dalam bungkusan tu sudah siap dibungkus, itu dipanggil makanan yang diproses. Biasanya makanan yang diproses ni tidak berkhasiat ya. Contoh ya, gula-gula, keropok dan minuman bergas ya. Okey. Ini contoh gambar makanan yang berkhasiat. Okey, kita jawab, tengok nombor 1. Makanan berkhasiat sangat penting. Buah-buahan dan sayur-sayuran mempunyai apa? Tengok atas jawapan dia. Buah dan sayur mempunyai banyak, tengok peringkat yang kedua, banyak vitamin. Okey. Nombor 3, makanan ringan. Tengok peringkat yang ketiga, makanan ringan tidak baik untuk kesihatan. Okey. Ni ke surat 46. Okey. Seterusnya ya, kita tengok ke surat 47, lazatnya sayur ya. Lazatnya sayur. Okey, kita baca sama-sama. Yang ada buku teks tu, tunjuk dengan jari. Baca sama cikgu. Rizal suka makan sayur. Sayur ada vitamin dan garam mineral. Gigi Rizal kuat kerana selalu makan sayur. Gusi Rizal juga sihat. Okey. Tengok gambar lobak dan sayur ni. Sayur sawi. Sebelah tu ialah masakan sayur campur ya. Ada brokoli, ada tomato. Okey. Faham tak ni? Apa maksud garam mineral? Garam-garam lah. Mineral tu apa mineral? Contoh air mineral. Ni garam mineral. Mineral ni maksudnya bahan yang kita ambil daripada dalam tanah ya. Garam ni dalam tanah. Air mineral pun dalam tanah. Itu maksud mineral. So dalam tanah ni banyak khasiat dia ya. Okey. Kemudian tengok yang ayat yang gambar yang kedua tu ya. Gigi faham kan? Gusi tahu gusi? Gusi yang bahagian merah dalam mulut kita yang memegang gigi tu ya. Itu panggil gusi. Okey. Terusnya ke surat 48. Tembikai. Kita tengok tembikai. Kita baca sama-sama. Kulit tembikai hijau. Isi tembikai berwarna merah dan ada juga yang berwarna kuning. Rasa buah ini manis. Tembikai boleh dimakan begitu sahaja. Selain itu, tembikai juga boleh dibuat jus. Tembikai kaya dengan vitamin A dan vitamin C. Vitamin ini diperlukan untuk mencegah penyakit. Antaranya termasuklah sakit kepala dan penyakit kulit. Okey. Ni buah tembikai ya. Apa perkataan yang kamu tak faham dalam petikan ni? Okey, tembikai ada dua, satu merah, satu kuning. Isi dia lah. Okey. Kemarin ada cikgu tengok dalam YouTube. Ada pula tembikai warna hijau. Isi dia bukan kulit dia. Isi dia warna hijau, ada yang isinya warna ungu pun ada. Dia orang dah boleh buat macam-macam dah sekarang ya. Okey. Okey, tembikai ni elok dimakan begitu saja.
Okey, potong-potong makan isi dia, terus makan di situ. Itu panggil dimakan begitu saja. Selain itu boleh buat jus. Macam mana buat jus? Kita potong-potong dia, kemudian masuk dalam pengisar ya, pengisar, dan kita kisar supaya dia menjadi jus ya. Okey. So, tembikai ni kaya dengan apa? Vitamin A dan vitamin C. Untuk apa vitamin A dan vitamin C? Ya, untuk mencegah penyakit. Penyakit apa? Sakit kepala dan juga penyakit kulit. Okey, tengok di bahagian bawah ni catat tembikai. Rupa dia apa? Rupa tembikai macam mana? Berkulit hijau. Berbentuk apa? Berbentuk bujur. Okey. Saiznya macam mana? Besar. Malah lebih besar pada durian lagi kan? Okey, cara makan. Macam mana cara makan tembikai? Tengok di atas tadi. Okey, peringkat yang kedua, tembikai boleh dimakan begitu saja. Tu yang pertama. Yang kedua, boleh dibuat jus. Okey, itu cara makan tembikai ada dua. Makan begitu saja dan juga boleh dibuat jus. Okey, khasiat. Apa khasiat tembikai? Tengok peringkat akhir sekali, peringkat ketiga. Apa khasiat tembikai? Tembikai kaya dengan vitamin A dan vitamin C. Okey, itu jawapan dia. Okey, seterusnya kita buka buku aktiviti, muka surat 49 ya. Muka surat 49, menu sihat unit 8. Okey, lengkapkan dialog, kemudian simulasikan situasi di bawah. Okey, kita baca dia punya kan dialog ni. Dialog di bawah. Kenyataan dalam petikan ni ya. Selamat datang ke restoran ceria. Okey, ni biasanya papan iklan lah. Biasanya papan iklan kita masuk restoran atau kedai makan, dia ada tulis papan iklan macam ni. Selamat datang ke restoran ceria. Okey. Menyajikan nasi ayam yang lazat dan berkhasiat. Apa maksud menyajikan? Menyaji ni bukan mengaji, menyaji. Menyaji ni maksudnya menghidangkan. Okey, menyediakan. Okey, restoran ni menyediakan apa? Nasi ayam yang lazat dan berkhasiat. Okey. Apa ayam yang dihidangkan, disajikan? Iaitu ada dua jenis ayam, ayam kukus, ayam panggang. Dua-dua ayam ni tak guna minyak. Kukus dia guna wap panas, panggil kukus. Ayam panggang maksudnya dia bakar lah. Okey, sayur, ada dua sayur yang disajikan iaitu timun dan tauge celur. Apa maksud tauge celur? Tauge itu tauge lah. Celur tu apa maksud celur? Celur ni maksudnya tauge itu direndam sebentar, direndam sekejap di dalam air panas. Itu maksud celur. Kemudian sup. Restoran ceria ni juga menyediakan dua sup, iaitu sup ayam, sup sayur. Kemudian di bahagian bawah tu tulis apa? Harga berpatutan. Apa maksud harga berpatutan? Maksudnya harga tu patut-patutlah. Tengok pada bahan yang disediakan. So, harganya tidaklah mahal dan tidak juga murah. Maksudnya sederhana. Okey, tengok dialog di bawah. Hari ini kita makan di restoran ceria. Ayah suka makan di sini kerana nasi ayamnya. Okey, cikgu tak tulis jawapan. Kalau tulis jawapan senanglah. Cikgu hanya baca. Cikgu baca je. Ayah suka makan di sini kerana nasi ayamnya. Okey, tengok balik petikan di atas. Nasi ayamnya apa? Kat atas sekali, baris kedua. Ya, ayah suka makan di sini kerana nasi ayamnya lazat dan berkhasiat. Itu jawapan dia. Lazat dan berkhasiat. Okey, kemudian ibu dia cakap apa? Kita boleh memilih ayam. Ayam apa? Kita boleh memilih ayam. Tengok jawapan di atas. Ada dua jenis ayam. Kita boleh memilih ayam kukus atau ayam panggang. Ya.
ayam kukus atau ayam panggang. Okey, kalau tak muat ruangan tu, kamu tulis kecil sedikit ya. Tapi tulis dengan terang. Okey, kemudian kakak tu cakap apa? Saya suka makan nasi ayam dengan sup. Pilih satu sup. Sup ayam atau sup sayur. Okey, sup sayur contoh ya. Okey, dia ada tulis sup dah tu. Cuma tambah sayur saja ya. Jangan tulis sup sayur. Dua kali sup. Sup dah ada dah tulis itu. Cuma tambah sayur. Saya suka makan nasi ayam dengan sup sayur. Tambah sayur. Okey, kemudian budak lelaki ni cakap apa? Di sini ada sayur apa? Sayur timun dan tauge celur. So tulis timun dan tauge celur. Kemudian ayah ni cakap apa? Harga nasi ayam apa? Harga nasi ayam berpatutan. Okey, senang sangat. Okey, muka surat seterusnya, surat 50. Tulis hadiah tu surat berdasarkan bahan. Okey. Keluarga Alia mementingkan kebersihan makanan. Okey, tengok gambar yang pertama. Emak menutup makanan dengan tudung saji. Okey, di atas meja tu ada tudung saji. Bawah tudung saji tu ada makanan. Okey, kenapa tutup dengan tudung saji? Supaya tidak dihinggapi. Hinggapi apa? Nyamuk. Ya, supaya tidak dihinggapi lalat. Okey, kemudian gambar yang kedua. Ayah menyimpan makanan di dalam peti sejuk. Kenapa ayah simpan makanan dalam peti sejuk? Okey, kalau makanan yang sudah dimakan ataupun ada yang baki-bakinya, so kita tak buang. Kalau kita letak saja atas meja satu malam ataupun dalam tempoh yang lama, makanan tu akan jadi basi. So sebab tu kita letak di dalam peti sejuk supaya makanan tu boleh dimakan semula esoknya ya. Okey, gambar yang ketiga. Alia membasuh buah-buahan sebelum dimakan. Kenapa mesti basuh buah-buahan? Ya, sebab bila kita beli buah-buahan daripada pasar raya, buah-buahan tu mungkin mengandungi racun serangga. Sebab pekebun bila dia tanam buah-buahan dan sayur-sayuran, dia akan sembur racun serangga supaya buah-buahan dan sayur-sayuran itu tidak dimakan oleh serangga dan ulat ya. Sebab tu kita kena basuh dahulu. Okey, gambar yang seterusnya, kakak memastikan tin makanan tidak kemik. Kenapa? Kalau tin makanan kemik apa jadi? Maksudnya kalau kemik, maksudnya makanan di dalam tu akan rosak. So tak boleh dimakan. Terutamanya makanan-makanan yang basah. Contoh sardin, ya, kari ayam dalam tin. Kalau tin tu kemik, jangan ambil ya. Okey, tengok idea tersurat. Cara-cara memastikan kebersihan makanan. Disuruh tulis 4 di situ. Okey. Yang pertama apa? Macam mana cara nak memastikan kebersihan makanan? Yang pertama, okey, dengar cakap jawapan cikgu ni ya. Salin ya. Cikgu tak nak tulis. Kamu ni secara imlak. Imlak maksudnya cikgu baca, cikgu sebut, kamu tu tulis. Okey. Yang pertama apa dia? Menutup makanan dengan tudung saji. Tak payah tulis mak tu ya. Kataan mak tu buang. Mula dengan menutup makanan dengan tudung saji. So bila menutup, kita mulakan dengan menutup. Menutup, perkataan menutup tu M tu huruf besar ya. Permulaan ayat mesti huruf besar. Okey, yang kedua, apa cara kita nak pastikan kebersihan makanan? Menyimpan makanan di dalam peti sejuk. Perkataan ayah tu buang. Okey, kita mulakan dengan menyimpan makanan di dalam peti sejuk. Okey, perkataan menyimpan M huruf besar. Okey, yang ketiga, membasuh buah-buahan sebelum dimakan. Okey, perkataan membasuh M huruf besar. Dan akhir sekali yang keempat, memastikan tin makanan tidak kemik. Memastikan tin makanan tidak kemik. So, perkataan memastikan M tu huruf besar. Okey.
Seterusnya bina dan tulis ayat ke surat 51 Okey, ini penulisan Dia dah bagi frasa perkataan, frasa ayat situ menyediakan sarapan. So kamu bina ayat. Yang pertama dia dah buat. Okey, dia tambah Ibu Rizal di hadapan Ibu Rizal menyediakan sarapan. Okey, tengok gambar yang kedua. Bersarapan. Siapa yang bersarapan tu? Kalau yang ayat pertama tadi disebut Ibu Rizal, so yang kedua tu mestilah Rizal. Rizal bersarapan setiap pagi. Kamu boleh bina ayat sendiri tak mesti ikut ayat cikgu Rizal bersarapan setiap hari, setiap pagi. Rizal bersarapan dengan roti bakar dan susu segar pun boleh. Macam-macam ayat kamu boleh buat Okey, gambar yang ketiga, roti bakar. Rizal memakan roti bakar yang disediakan oleh ibunya. Rizal memakan roti bakar yang disediakan ibunya. Okey. Gambar seterusnya, susu segar. Rizal meminum susu segar itu hingga habis. Rizal meminum susu segar itu hingga habis. Ataupun Rizal suka minum susu segar pun boleh juga. Okey, dan gambar yang terakhir tu, sentiasa cergas. Okey, setiap ayat tu kita sebut tiga gambar tu kita dah sebut Rizal. So yang keempat tak payah sebut Rizal lah. Kita gantikan Rizal tu dengan kata ganti nama. Contoh apa? Dia. Dia sentiasa cergas kerana apa? Kerana rajin menaiki basikal. Ataupun dia sentiasa cergas dengan menaiki basikal ke sekolah. Okey. Ada lagi Okey, muka surat 52. Okey, teliti gambar dan catat maklumat. Okey. Menu berkhasiat. Okey, ada dua menu, satu untuk sarapan, satu untuk makan tengah hari. Okey, untuk sarapan pagi pukul 6.45 pagi. Okey. Dalam gambar tu ada tulis bijirin, susu, tembikai, roti bakar, telur. Untuk makan tengah hari, kita makan pada pukul 1 tengah hari, ada disediakan apa? Agar-agar, jus buah, sup sayur, nasi kukus, ikan bakar. Okey, so jawab di bawah. Sarapan ada 4 garisan tu, maksudnya 4 jawapan dia nak. Sarapan kita makan apa? Ada 4 di situ. Pilih sendiri. Okey, ini cikgu tak nak bagi jawapan lah. Ni senang sangat. Sarapan dia nak 4, di situ ada 5. Pilih 4 saja. Okey, makan tengah hari pun ada 4 jawapan dia nak. Tapi dalam gambar ada 5 juga. So pilih 4 saja. Di tengah-tengah ni ada pencuci mulut. Maksudnya di sebelah kiri ada satu pencuci mulut. Di sebelah kanan gambar makan tengah hari ni pun ada satu pencuci mulut. Apa maksud pencuci mulut? Lepas makan cuci mulut ke? Pencuci mulut ni juga maksudnya ialah makanan selepas kita makan makanan yang berat. Biasanya makanan yang manis-manis. Okey, cikgu dah bagi jawapan dah. Makanan pencuci mulut ni biasanya yang manis-manis. So pilih mana satu yang manis sebelah kiri, yang manis sebelah kanan. Untuk pencuci mulut ada 2 situ Okey, nak tengok betul tak betul kamu jawab ni. Okey. Ada satu lagi. Ke surat 53 baca teks dan tulis maklumat. Okey. Kita baca sama-sama.
Tahu bakar warung Pak Busu. Bukan tahu, tauhu. Tahu lain, tauhu lain. Tauhu ni sejenis makanan lah. Pak Busu menjual tahu bakar. Rasa tahu bakar Pak Busu enak. Tahu bakar Pak Busu juga tidak berminyak. Dalam tahu bakar ada timun, tauge dan sengkuang. Sayur-sayuran ini mengandungi vitamin. Tahu bakar ini dimakan dengan Tahu bakar ini dimakan dengan kuah kacang. Kacang mengandungi protein yang berguna untuk membina tubuh. Okey. So dia suruh cari apa kelebihan tahu bakar ni. Ada empat kotak di situ, kamu kena isi. Yang pertama dia dah tulis enak, ya. Apa kelebihan tahu bakar ni? Satu, enak. Yang kedua apa? Tidak berminyak. Itu kelebihan dia. Satu, enak. Kedua, tidak berminyak. Kemudian apa lagi? Ada timun, tauge dan sengkuang. Ataupun tak payah tulis tiga-tiga tu, tulis ada sayur-sayuran. Okey, kemudian sayur-sayuran ni apa? Mengandungi vitamin. Okey. Lagi dimakan dengan kuah kacang. So kuah kacang ni apa? Mengandungi protein. Okey. Apa guna protein? Untuk membina tubuh. Okey, banyak jawapan kamu boleh tulis itu, ya. Okey. Tulis dengan kemas dan cantik, ya. Jaga tulisan kamu, huruf besar, huruf kecil dan juga noktah, ya. Okey, dah siap latihan kerja rumah ni. Tolong ambil gambar dan hantar pada cikgu secara personal. Kemudian jangan lupa, ya, tanda kehadiran dulu, tanda kehadiran dahulu. Jangan tanda dua kali. Nanti nama kamu keluar dua kali, ya. Tak payah screenshot kehadiran, ya. Yang penting ialah ambil gambar yang kerja rumah ni dah siap, hantar pada cikgu. Itu sahaja. Okey, sekian saja pelajaran kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.